Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan jamaah Masjid Al-Firdaus Misbahul Absar, iaitu kumpulan maulid kita, dan para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kudrah dan iradahnya dapat kita kumpulkan sedikit-sedikit mengenai sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau kita hitung daripada awal sesi kita cakap pasal Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula dengan 25 peristiwa terbesar yang berlaku ketika kelahiran Nabi sampai pada hari ini lebih kurang 30 sesi. InsyaAllah akan kita hitungkan dan meletakkan dalam video ini bahagian yang keberapa daripada awal itu sampai sekarang. Nanti kita akan hitung dan meletakkan, kalau tidak silap saya, bahagian yang ke-30. Itu bahagian admin nantilah. Baik, nanti sudah bahagian ini adalah bahagian di mana kita akan mendengar akwal ulama, kata-kata alim ulama sedikit-sedikit lah. Ada yang berkata panjang lebar, ada yang mengata pendek sedikit, berkata sedikit mengenai Maulid Nabi, tapi semuanya positif, semuanya menggalakkan. Dan insya-Allah selepas mendengar semua akwal ulama, bahagian terakhirnya lah memperbacakan atau memperdengarkan pada para jemaah sekalian kitab-kitab maulid yang pernah ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kita daripada zaman sekarang sampai kepada zaman salafus salih. InsyaAllah itu bahagian terakhirnya. Baik, jadi sekarang ini, minggu lepas kita dah mulakan dengan akwal ulama. Kita telah mendengar kata-kata seorang mufassir yang besar, mufassir yang terkemuka di dunia Islam pada ketika ini, iaitu Imam Sya'rawi. Sekarang insya-Allah, sebagaimana janji saya, pada kali ini kita akan mendengar pula daripada kata-kata Syekh Saleh Ja'fari. Siapakah beliau? Para pendengar sekalian boleh Google, boleh Google, kerana banyak sangat tulisan mengenai beliau. Dan beliau ni antara para ulama Azhar yang dikurniakan Allah SWT banyak karamah. Ada ulama Azhar hanya berkecimpung dalam ilmiah saja, tak masuk dalam hal kerohanian. Tetapi ada ulama-ulama Azhar yang bukan saja ilmiahnya, tetapi kerohaniannya pun tinggi, berkecimpung dalam tariqah, dalam kerohanian, maka dia dikenali sebagai ulama atau awliya Allah salihin. Baik, dalam hal itu tersebut kita lihat ada kata-kata daripada Syekh Saleh, Syekh Saleh di Ja'far ini. Mungkin sedikit mengenai beliau. Beliau adalah founder atau perintis atau pembuka tarikah yang paling terkini sekali. Kita tahu tarikah sudah ada sejak zaman Nabi SAW, iaitu tarikatul Muhammadiyah. Siapa yang ikut Rasulullah SAW disebut tarikah Muhammadiyah. Dan para sahabat berikhtilaf dalam mengikuti Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar sendiri mengikuti Rasulullah tak sama seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman sendiri mengikuti Rasulullah tak. Para sahabat sendiri dah berlainan perjalanan, menunjukkan Rasulullah sahibut tariq. Rasulullah mempunyai banyak cara dalam mengamalkan Islam, bukan satu cara. Jadi para sahabat sendiri sudah berlainan, maka itu semua disebut sebagai tariqah Muhammadiyah. Para sahabat semua tariqah Muhammadiyah. Sebab itu dilarang dalam ilmu tasawuf menamakan mana-mana tariqah selepas ini dengan tariqah Muhammadiyah. Tak boleh. Salah, itu kesilapan. Dia tak mempelajari mutasawuf dengan betul. Tariqah Muhammadiyah satu saja, itu pada zaman Nabi SAW dan para sahabat mengikutinya, itu nama tariqah Muhammadiyah. Sekiranya ada tariqah lain yang timbul, maka nama pengasas tu walaupun Muhammad, tak diizinkan mengambil nama Muhammad kerana mengelirukan orang dengan tariqah Muhammadiyah yang kepunyaan sahabat Nabi SAW. Seperti contoh Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, namanya Muhammad, tapi tarikahnya Naqsyabandi. Dia tak izinkan namanya Muhammadiyah sebab mereka tahu tidak boleh mengelirukan masyarakat Islam itu berdosa besar. Begitu juga Imam Ghazali, nama beliau Muhammad juga, beliau pun ada tarikah, tapi disebut sebagai tarikah Ghazaliyah, bukan tarikah Muhammadiyah. Begitu juga dengan Syekh Muhammad bin Saman, beliau pun sahibut tarikah juga, maka disebut sebagai tarikah Samaniyah. Dan selanjutnya tarikah Muhammadiyah tak boleh dinamakan Muhammadiyah kerana bercanggah dengan aturan tasawuf. Tarikah Muhammadiyah adalah induk atau ibu bagi seluruh tarikah.
Kemudian berpecah lagi pada tarikah Muhammadiyah ni kepada imam-imam selepas khalifah. Sayyidina Abu Bakar mempunyai caranya tersendiri selepas mendapatnya pada Rasulullah, maka caranya disebut sebagai tarikah siddiqiyah, yang mana beliau ini menggalakkan orang-orang bawahannya, orang-orang selepasnya berzikir dengan senyap. Sedangkan Sayyidina Ali pula menggalakkan orang-orang bawahannya berzikir dengan jahar. Maka keluarlah tarikah siddiqiyah dan aliyah. Aliyah nisbah pada Sayyidina Ali, siddiqiyah nisbah kepada Abu Bakar Siddiq. Daripada dua aliran ni berpecah pada banyak lagi pecahan banyak. Saya tak sempat nak ceritakan semua. Daripada aliyah keluar imamiyah. Imamiyah ni bukan imamiyah Syiah. Imamiyah ni tarikah sufiyah, iaitu imam-imam Ahlul Bait, termasuk Ja'far Sadiq, Muhammad Baqir, termasuk Musa Al-Kazim. Mereka semua adalah orang-orang sahibut tarikah imamiyah, aliyah, Muhammadiyah. Baik, pendekkan cerita, Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga selepas dia ada tarikahnya sendiri sampai kepada khawajikan, Al-Khawajikiyah, seorang yang membuka lagi, maka nama nisbah Khawajikiyah, Siddiqiyah, Muhammadiyah, buka-buka lagi sampai kepada akhirnya Naqsyabandiyah. Baik, ringkaskan cerita, sampailah kepada Syekh Abu Hasan Syazili. Syekh Abu Hasan Syazili, antara karamahnya, tarikah beliau mengeluarkan 40 lagi tarikah. Tarikah beliau mengeluarkan lagi 40 tarikah, yang antara murid-muridnya yang di bawah-bawah itu akan mengeluarkan lagi tarikah-tarikah. Ini Syekh Abu Hasan Syazili, ini antara karamahnya Syekh Abu Hasan Syazili. Antara 40 tu ialah daripada Syaziliyah itu keluar Ahmad bin Idris, yang dikenal sebagai Ahmadiyah Idrisiyah. Sebab tu Ahmadiyah saja pun tak sempurna, mesti nak Ahmadiyah Idrisiyah, supaya orang tak keliru dengan Ahmadiyah tu Muhammadiyah atau Qadiani. Jadi Ahmadiyah Idrisiyah. Kemudian Ahmadiyah Idrisiyah ni antara tarikahnya mengeluarkan Syekh Sanusiyah. Tarikah Sanusiyah adalah versi yang lebih baru daripada Syekh Ahmad bin Idris. Sebab Syekh Ahmad Sanusi, beliau adalah murid Syekh Ahmad bin Idris. Syekh Sanusi ni mempunyai murid yang diberikan Allah foto, membukakan lagi, iaitu Syekh Saleh Ja'fari. Beliau tak jumpa Syekh Saleh Ja'fari, tak jumpa, tapi bapa dan guru-gurunya adalah, tak salah saya, datuknya yang ketiga, kalau tidak silap saya, datuknya yang ketiga adalah murid Syekh Sanusi. Jadi mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Sanusiyah, lalu sampai kepada tangan Syekh Ja'fari, Syekh Saleh Ja'fari. Allah berikan foto, maka beliau tarikah Ja'fariyah dia anggap sebagai tarikah yang terkini mengikut aliran Syaziliyah. Sebab setiap aliran tu ada dia punya perkembangan, kita kena ikut urutan Syaziliyah tu. Jadi ada urutan dia, ada dia punya pecahan cabang-cabang sebagainya. Pohon jatuh benih keluar pohon, jatuh benih keluar pohon, jatuh benih keluar pohon. Begitu juga tarikah. Yang penting tarikah boleh jatuhkan benih, boleh mengeluarkan benih yang subur, yang mengeluarkan pohon balik. Itu maknanya tarikah subur. Sebab ada tarikah mempunyai banyak daun-daun tapi tak ada buah-buahan dan tak ada benih. Jadi biasanya tarikah yang mu'tabar, ada kesuburannya, ada daun kehijauannya, ada buah-buahannya, dan biji-bijinya dapat mengeluarkan pohon yang subur sama seperti yang berasal. Baik, pendekkan cerita, tarikah Ja'fariyah ini foundernya Syekh Abu Saleh, Syekh Saleh Ja'fari, antara tarikah yang terkini, yang paling termuda pada zaman kita yang masih ada mengikut Syaziliyah yang terkini, itu dia. Sebagaimana kita tahu Ba'alwi ini, bagaimana pula datang tarikah Ba'alwi? Dia datang pada Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam ni guru-gurunya asalnya Syaziliyah juga. Faqih Muqaddam, asal guru-guru mereka ketiga ke yang keempat berjumpa dengan murid-muridnya Syekh Abu Hasan Syazili, iaitu mereka semua adalah cabang daripada Syaziliyah. Dia tarikah Alawiyah cabang daripada Syaziliyah. Yang mula bernama dengan Alawiyah bermula dengan Muhammad bin Ali Ba'alwi. Jadi Alawiyah, tarikah Alawiyah bernisbah kepada Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Baik, jadi bila kita lihat tarikah itu berpecah begitu besar, maka yang terkini ialah Ja'fariyah. Beliau ini adalah ulama Azhar yang punya banyak karamah. Kita boleh baca ceritanya. Apa kata beliau? Orang semua bertanya mengenai pandangan beliau
Maka terjumpa dalam tulisannya beliau sudah menerangkan pada zaman beliau sudah ada kontradik yang bercanggah dengan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau telah jelaskan dalam kitabnya, dalam kitab qasidah. Beliau ada qasidah yang ditujukan khas untuk Rasulullah SAW yang bermula dengan qasidah al-maqbulah. Qasidah yang bermula dengan maqbulah. Baik, saya akan bacakan teks Arabnya, saya terjemahkan, kemudian kalau boleh kita huraikan, kalau tidak, itulah sampai situ kita punya penyampaian pada kali ini. Cukup 15 minit, 20 minit yang dianggarkan. Apa kata beliau, Syekh Saleh Ja'fari, yang wafatnya bila? 1399 Hijrah atau 1979 Masih. Baru tak? Baru. Ni ulama baru, karamah ni. Beliau sezaman dengan Syekh Abdul Halim Mahmud. Masya Allah, Syekh Abdul Mahmud ni Syekhul Azhar, bukan ulama Azhar saja, dia Syekhul Azhar, Principal Universiti Azhar. Banyak karamahnya. Dahsyat. Syekh Abdul Mahmud ni, antara karamah yang besar ialah bagaimana orang-orang Mesir berjaya menjatuhkan Israel adalah berdasarkan sumber, kita kaji sumber sejarahnya, berpunca kepada mimpinya Syekh Abdullah Halim Mahmud. Syekh Abdullah Halim Mahmud bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarnya bagaimana nak menumpaskan kaum Yahudi yang membina benteng yang begitu kokoh di Sinai. Kata Nabi kepada Syekh Abdullah Halim Mahmud, beritahu kepada tentera-tentera engkau atau tentera Mesir supaya menggunakan pancutan air atau water hose, sebagaimana fire brigade menggunakan itu, pakaikan pancutan air untuk leburkan benteng Yahudi. Itu saja Nabi sebut. Maka selepas itu Syekh Abdullah Halim Mahmud isytiharkan jihad. Dia bangun daripada tidur, dia isytiharkan jihad kepada Mesir, dikeluarkan fatwa ini adalah jihad melawan Yahudi di Sinai. Maka aku bermimpi Rasulullah mengatakan demikian, tapi dia tak isytiharkan mimpinya itu dalam fatwa jihadnya. Dia memberitahu tentera-tentera supaya bila pergi dekat benteng Yahudi, bawa water hose, bawa pipe air. Maka mereka semua pergi, seorang pergi perang bawa senjata, diorang pergi sana bawa air. Mereka leburkan air itu pada pasir-pasir yang membentengi, semua pasir jatuh lebur ke bawah, maka dapat menembus dan masuk kepada benteng Yahudi. Dan itulah punca kekalahan orang-orang Yahudi. Kalau tidak, tak terfikir manusia nak jatuhkan benteng tersebut dengan air sahaja. Masya Allah. Baik, itu karamahnya Syekh Abdul Halim Mahmud. Baik, beliau ni rapat dengan Syekh Saleh Ja'fari. Wali-wali Allah semua rapat. Syekh Sya'rawi, Syekh Saleh Ja'fari, Syekh Abdul Halim Mahmud, dan ada beberapa lagi. Semua ni adalah awliya-awliya Allah Mesir yang menjadi bergerak dalam bersatu dalam pergerakan dakwah Islamiah, dakwah rohaniyah. Baik, Syekh Saleh Ja'far ini, beliau ni mengatakan, dia ahli bait, beliau ada keturunan Nabi SAW, keturunan Ja'far Sadiq, sebab itu nama Ja'fari. Beliau mengatakan, man ahabba syai'an akthara min dhikrih. Itu sebelum mulakan pidatonya, beliau mengatakan, barang siapa suka sesuatu, dia akan banyak menyebut-nyebutnya, walaupun perkara itu bukan ibadah, walaupun perkara itu bukan sunnah, walaupun perkara itu bukan sesuatu yang dituntut, tapi perkara itu dia suka, maka dia akan sebut-sebut. Itu fondasi maulid. Kalau kita suka Nabi, kita suka sebut pasal Nabi banyak, bukan menggelisah, bukan marah. Kita tak akan menjadi orang yang bila cakap pasal Nabi, jangan cakap lagi, bid'ah, tak. Kita suka nak dengar lagi apa-apa daripada kekasih kita yang disampaikan, kita suka nak dengar. Mana tempat ada cakap pasal kekasih kita, kita akan pergi. Itu man ahabba syai'an akthara min dhikrih. Siapa yang suka pada sesuatu, dia akan banyak menyebutnya, banyak mendengarnya, banyak mengikuti, banyak collect apa-apa yang berkait dengan kasihnya, dia akan kumpulkan. Itu kesan psikologi orang-orang yang mencintai. Baik, saya sambung semua daripada qasidah maqbulah tadi. Kata beliau, Syekh Saleh Ja'fari, ayuhal muhib li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala aqrab turuqil musilati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'abin wala masyaqqah. Apa maksud beliau? Wahai pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah aku menunjukkan kepada kamu secepat-cepat atau sedekat-dekat jalan yang sampai dengan Rasulullah SAW, jalan yang sampai dengan Rasulullah,
dalam kesufian, dalam kerohanian, kita nak kena sampai pada Rasulullah dulu, baru dengan Allah. Tak boleh cari langsung, tak boleh. Berdoa memang ibadah kita langsung pada Allah, solat kita langsung pada Allah, tapi ikutannya, formatnya, blueprintnya nak kena ikut jalan Rasulullah SAW. Hatta kerohanian kita, power kita pun daripada Rasulullah dulu, barulah langsung pada Allah. Itu cara ahli sunnah wal jamaah, nak kena dekat dengan Rasulullah dulu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nak kena ikut Rasulullah dulu, baru Allah cinta kita. Baik, bolehkah aku menunjukkan kepadamu jalan yang paling dekat untuk sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah SAW, min ghairi ta'abin wala masyaqqa, tanpa penat dan tanpa kesusahan. Ala wahya madaihu, ada ala wahya madaihu sama'an wa insyadan biqalbin salim wa hubbin azim ma'a tasawwurika lahu biqalbik. Okey, adalah ia jalan yang dekat itu ialah bermadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada mendengarnya atau membacanya, sama ada sama atau insyad, kita sendiri baca atau kita dengar. Ni dua jalan yang boleh mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, ni ulama besar ni, bukan main-main ni. Tapi dengan apa? Biqalbin salim, dengan hati yang sempurna, hati yang sehat, hati yang tak ada cacat celah, tak ada penyakit-penyakit, hati yang baik, hati yang ikhlas maksudnya. Biqalbin salim wa hubbin azim, dan dengan kecintaan. Sebab itu banyak orang mendengar maulid Nabi tapi dengar gitu keluar begitu, kerana tak ada kecintaan tersemat. Kalau tak ada kecintaan tersemat, tak melekat. Bila ada kecintaan, dia akan melekat pada majlis-majlis maulid dan madaih. Apa beza majlis madaih dan majlis maulid? Sama. Maulid ni banyak kisah-kisahnya. Kita dengar pada akhlak-akhlak Nabi, kelebihan-kelebihan Nabi, mukjizat-mukjizat Nabi, tindak tanduk Nabi, bergeraknya Nabi, diamnya Nabi, semua ada dalam maulid. Sedangkan madaih seluruhnya, keseluruhannya adalah puji-pujian agar kita mengikuti, bukan puji nak mendewa. Puji nak mendewakan tu dilarang. Itu atra'ah. Itu termasuk pujian yang mendewa itu adalah haram. Itu yang digunakan oleh kaum Nasrani untuk Nabi Allah Isa. Puji kepada peringkat mendewa. Mereka ada sebab buat demikian, sebab orang-orang Yahudi menuduh Nabi mereka itu anak zina. Mereka dituduh oleh orang Yahudi, Nabi Isa ni dia punya kelahiran dia tak betul. Kenapa kau nak ikut dia sebagai ikutan? Dia punya kelahiran tak betul. Jadi orang Nasrani nak lawan balik, retaliate balik. Mereka cakap bukan saja betul Nabi dia tu anak Tuhan, dia naik lagi tinggi. Pasal dia nak lawan. Orang Islam tak payah nak lawan-lawan, dia hamba Allah biasa. Baik. Kita dengar tanpa penat lelah, Masya Allah, tanpa penat lelah saja dengan madaih, dengan hadir madaih, hati kita akan berputik, hati kita akan mula start, generator kita akan mula, generator cinta akan bermula, maka semua ikutan sunnah menjadi pahala. Sebab ada pendapat mengatakan segala ikutan yang tak disertai dengan kecintaan adalah nifaq. Kalau kita ikut sunnah Nabi, menghidupkan sunnah saja, tapi dalam hati kita tidak ada kecintaan, beza, tak ada kecintaan dan inginkan kecintaan. Kalau ada inginkan kecintaan, insya-Allah dapat. Tapi kalau tak nak, tak perlu cinta, hanya ikut saja, membawa kepada nifaq. Nifaq artinya berluaran betul dalam salah. Itu nifaq. Tetapi kalau dia menghidupkan semua sunnah-sunnah Nabi dengan niat supaya dapat kecintaan, insya-Allah Allah akan dorongkan dia, akan tunjukkan jalan bagaimana cinta tersebut. Baik. Bukan hanya hati yang ikhlas dan kecintaan saja, ma'a tasawwurika lahu biqalbik, dan perlu sekali hadir pada majlis-majlis madaih atau maulid, hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam zihn kita, dalam hudur kita, hadirkan dalam zihn kita atau dalam hati kita syakhsiyah pribadi Nabi SAW. Itu kuat, itu adalah menjadikan ta'thir, menjadikan kesan dalam rohaniah kita. Wa dzalika yakunu yatasawwaru, wa dzalika yakunu bitasawwuri raudatih asy-syarifah. Macam mana nak buat gitu? Macam mana nak hadirkan kepribadian Nabi SAW? Hadirkan raudah syarifah. Siapa pernah pergi umrah, haji, ziarah makam Nabi, pernah duduk dalam raudah, maka hadirkan dirinya dalam raudah. Bila dia sedang membaca maulid atau sedang hadir dalam madaih, dia kena rasakan yang dia berada dalam raudah.
Itu salah satu cara untuk mengaitkan secara rohani diri kita dengan Rasulullah SAW. Baik, in kanat sabakallahu ziarah, kalau dia pernah pergi Masjid Nabawi. Kalau dia tak pernah pergi, tengok apa kata dia, au bistihdari suratihi sallallahu alaihi wasallam, atau menghadirkan, kalau tak pernah pergi tapi menghadirkan Rasulullah SAW sendiri dalam mindah dan conscious kita, visualization, dalam bahasa Inggeris visualization, visualkan dia, au bistihdari suratihi sallallahu alaihi wasallam, in kana qad ra'aitahu fil naum, kalau dia pernah, si fulan ni pernah melihatnya dalam, kalau kamu pernah melihatnya dalam tidurmu, kalau pernah nampak Rasulullah, hadirkanlah wajah Rasulullah ketika hadir dalam majlis maulid atau madaih. Au bistihdari suratihi biwasitati syama'ilhi manqula fi kutubis sunnah, atau kalau tak pernah dapat mimpi Rasulullah, hadirkan syakhsia pribadi Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah itu dicantumkan jadi satu, hadirkan perasaan tu. Dari mana kita nak dapat sifat-sifat pribadi itu? Daripada kutubus sunnah, daripada kita hadir majlis-majlis hadis Nabi SAW kita dengar, iaitu seperti hadis Syama'il Rasulullah SAW, kitab Tirmizi, yang menyifatkan semua sifat-sifat Rasulullah dalam kitab tersebut, kita hadirkannya dalam wa ma dzakara fil maulid, atau apa, maaf tertinggal sikit, wasiratul nabawiyah, atau apa-apa yang kita dapat daripada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi. Kita baca buku sirah tu, sifat Nabi dalam sirah tu kita bawa, hadirkan dalam majlis madaih atau maulid Nabi SAW. Wa ma dzakara fil maulid, dan apa saja yang ada dalam kitab maulid, di mana Syekh Ja'far ini pun mereka ada kitab maulid Nabi SAW sendiri yang diaturkan, min awsafihi wa syama'ilihi al-mustafawiyah, wa aidan walahidh dhalika inda as-salah wassalam alaihi daiman. Kita hadirkan semua sifat-sifat Nabi dan sifat Rasulullah SAW. Begitu juga ketika kita beri salam kepada Rasulullah, baik di rumah kita, baik di mana saja, hadirkan syakhsiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita, yang kita merasakan berada dengan Nabi ketika memberi salam dengan menghadirkannya. Kerana itu mengaitkan cara rohani. Ini bukan menyembah, bukan. Apakah setiap yang kita bayangkan itu sembah? Tidak. Saya teringat ibu saya teringat bapa saya teringat pasangan saya atau isteri saya teringat anak saya. Apakah teringat itu menyembah? Tidak. Teringat itu adalah ikatan. Teringat itu adalah ikatan. Jadi kita nak beri salam kepada Rasulullah, kita ikat diri kita dengan Rasulullah, ikat dengan ingatan dulu, baru beri salam sampai mengikut kerohanian. Kalau tak mengikat ini hanya pahala. Kalau kita tak mengikat, hanya pahala, dapat pahala confirm. Tapi kalau kita mengikat, maka ia adalah benar-benar seperti kita berhadapan dengan Rasulullah SAW. Ini kata-kata beliau yang dapat kita kongsi bersama. Mudah-mudahan kita termasuk mereka-mereka yang menyukai hadir pada majlis-majlis kekasih kita, iaitu Rasulullah SAW dalam majlis madaihnya atau majlis maulid Nabi SAW. Inilah antara ulama-ulama yang mengatakan di akhir zaman ini jalan yang paling kukuh, yang paling kuat, kerana ibadah kita hancur, solat kita semua hancur, semuanya hancur. Tapi kena buat terus, buat mana yang terdaya kena buat. Tapi kalau selawat, bermadaih, maulid sampai, ini Allah izinkan rukhsah, ini Allah berikan rukhsah akhir zaman. Orang-orang yang akhir zaman ni banyakkan semua dah gagal, dah rosak semua ibadah-ibadah. Puasa dia banyak rosak, bacaan Qurannya tak betul, solatnya tak betul, semuanya tak betul. Sebab semua itu nak kena lakukan dengan hati yang betul. Hati ghaflah ditendang balik. Tapi kalau selawat Nabi, apa-apa dengan Nabi, semuanya valid, semuanya sampai. Jadi inilah jalan yang terkini, yang paling hebat, dibukakan pada semua masyarakat Islam. Kita mendekatkan diri kita dengan Rasulullah SAW menerusi maulid dan madaih. Mudah-mudahan Allah SWT membuka pintu taufik hidayah. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan dengar pada kata-kata Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki mengenai maulid Nabi SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.